主内弟兄姐妹，大家平安。靠着主的恩典，我们还能聚集在一起，在网络上参与晚祷会。我们用敬虔的心来默祷。Salam dan salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersandarkan anugerah Tuhan, kita dapat berkumpul bersama melalui YouTube mengikuti kebaktian doa malam. Marilah kita persiapkan hati di dalam doa teduh. Amin. 我们一起敬拜上帝，用使我复兴的诗歌。我们先用中文，第1节、第2节用中文，然后第3节、第4节用印尼文。Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan Bangunkan Kami. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua dengan versi Mandarin, dan bait ketiga dan keempat dengan versi bahasa Indonesia. 我们同心合意的祷告， mari kita bersatu di dalam doa。 爱我们的主， 我们感谢赞美你， 是你的大爱吸引我们来在你的施恩座前。 我们向你献上感谢和赞美。 你在我们用心灵和诚实敬拜你的时候， 求你把我们分别为圣， 与我们同在。 你也必开启我们的心灵， 使我们明白你恩典的奇妙。 主啊， 我们感谢你， 赞美你。 今天奉你的名， 我们聚会， 保守我们的晚祷会， 让我们有安静和仰慕你的心， 学习你的话语。 因为你的话语是我们脚前的灯， 路上的亮光， 能让我们的生命得着造就， 灵性得到复兴， 也让我们有一颗迫切祷告的心。 感谢为我们的信心创设城中的耶稣。 我们现在开始聚会， 求你与我们同在， 与我们同行。 我们如此祷告， 奉主耶稣基督的圣名， 阿们。 我们请周燕妮传道来正道， 陈慧婷姐妹来翻译。 Kita persilakan Chantau Yani untuk menyampaikan firman Tuhan, dan Saudari Sofia sebagai penterjemah. Kita persilakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membuka firman Tuhan kita 亲爱的弟兄姐妹们，让我们一起来翻开我们的圣经， yang terambil di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 3, 采自
民数记16章第1节到第3节， ayat 8 sampai 14 dan ayat 28 sampai 32. 第8节到14节，28节到32节。 Saya akan membacakannya bagi kita semua dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我将会用印尼文先读。 Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Korah bin Izhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang berkenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ayat 8 sampai 14. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudara-saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Ayat 28 sampai 32. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Dalam bahasa Mandarin, 我们用中文来读：可拉、大贪和亚比兰叛变利未的曾孙哥夏的孙子以斯哈的儿子可拉，和流本子孙中以利亚的儿子大贪、亚比兰、以比勒的儿子安带着人来反抗摩西，还有以色列人中的250个人，就是会中的领袖。会众中被选出有名望的人，他们积极起来反抗摩西和亚伦，对他们说：“你们太过分了！全体会众个个都是圣洁的，耶和华也在他们中间。你们为什么要高抬自己，超过耶和华的会众呢？”摩西又对可拉说：“利未人啊，请听，以色列的神把你们从以色列会众中分别出来，使你们亲近他，办理耶和华帐幕的事务，又站在会众面前替他们供职。耶和华又使你和你所有的兄弟，就是利未的子孙，一同亲近他。这在你们看来是小事吗？你们还要寻求祭司职分吗？所以你和你的同党积极起来反抗耶和华。亚伦算什么呢？你们竟向他发怨言。”摩西
派人去把以利亚的儿子大贪和亚比兰叫来，他们说：我们不丧气，你把我们从流奶与蜜的地带上来，要在旷野杀死我们，这算小事吗？你还要自立为王，管辖我们吗？况且你没有把我们领到流奶与蜜的地，也没有把田地和葡萄园给我们做产业，难道你要把这些人的眼睛剜出来吗？我们不丧气。摩西说：由此你们可以知道，我做这一切事是耶和华派我做的，并不是出于我自己的心意。如果这些人死亡像一般人死亡一样，或是他们所遭遇的像一般人的遭遇一样，那么就不是和耶和华派我来的。如果耶和华做一件新事，使地开口把他们和他们所有的都吞下去，叫他们活活的下到阴间，这样你们就知道这些人是藐视耶和华了。摩西说完这一切话，他们脚下的地就裂开，地开了口，把他们和他们的家属一切可拉人和财物都吞了下去。 Pokoknya hari ini aku nggak mau mendengar kata-kata papa dan mama. 总之，今天我不要听到有话讲起爸爸和妈妈。 Pokoknya mulai hari ini aku nggak mau dengerin papa dan mama. 总而言之，今天我不要听从爸爸和妈妈。 Inilah ucapan yang tidak ingin didengar oleh orang tua dari anak-anaknya. 这就是孩子们的父母亲不想听到的事。 Karena ketika anak-anak mengatakan itu, berarti mereka tidak taat kepada orang tua mereka. 因为如果孩子这样说的话，就表示了他们不孝顺他们的父母。 Saudara-saudari, pemberontakan adalah ketika kita tidak taat. 亲爱的弟兄姐妹们，反叛或者叛逆，就是当我们不顺服的时候。 Ketika seorang anak memberontak dan dia menjadikan itu sebagai prinsip hidupnya, 当一个孩子叛逆的时候，也把它当成他生活的原则的时候， gak mau dengar kata mama papa, 不要再听他父母的话， maka orang tuanya yakin bahwa hidup anak ini akan kacau. 那么他父母能确定这孩子的生活一定会一团糟， Karena pemberontakan adalah ketidaktaatan. 因为叛逆就是不顺服。 Saudara-saudari, ayat yang kita baca tadi adalah sebuah kisah pemberontakan umat Tuhan. 刚才我们所读的经文就是上帝子民叛逆的故事。 Kalau diperhatikan, alasan utama pemberontakan mereka adalah karena mereka tidak ingin Harun menjadi imam. 如果我们仔细来看的经文来的话，我们能看到他们叛逆的主要原因是因为他们不同意亚伦成为祭司。 Kalau kita baca terus kisah ini, endingnya dari kisah ini yaitu ketika tongkat Harun berbunga. 我们如果继续的读下去到故事的结尾，就是到亚伦的杖开花， Tanda bahwa Tuhan memang memilih Harun dan Tuhan tidak pernah salah memilih. 就是上帝选择了亚伦，但上帝的选择是从未错过的。 Saudara-saudari, pemberontakan ini sangat mengejutkan kalau kita mengerti konteks dari kisah ini. 如果我们了解这故事的情况，这个叛逆的故事就很让人惊讶了。 Siapa yang memberontak di sini? 在这里是谁造反了呢？ Salah satunya adalah Korah, yaitu orang Lewi. 其中一个就是利未人的可拉， Dia adalah orang Lewi, suku yang istimewa. 他是利未人，是一个很特殊的支派。 Saudara-saudari, Tuhan menyuruh mereka, orang-orang Lewi, membuat kemah suci yang ditempatkan di tengah-tengah kemah mereka. 耶和华吩咐这些利未人建立帐幕，就在他们的帐篷之间。 Maka di tengah tempat mereka ada kemah suci dan gak sembarang orang bisa menempatkan tempat itu. 就是他们居住的帐篷中间有一个帐幕，也不是随便人可以进去的。 Melainkan hanya suku Lewi dan suku yang lainnya di tempat-tempat yang lain di belakang. 只有利未人被允许进去帐幕，其他的支派只允许在他的四周围。
Kenapa hanya orang Lewi yang boleh berada di situ? 为什么只有利未人可以进去帐幕呢？ Hal ini karena orang Lewi melayani di kemah suci. 因为利未人是辐射在帐幕里面的， Mereka melayani secara full time, melayani segala urusan yang ada di dalam. 他们是全职辐射的，包括全部在里面的施工。 Mereka membersihkan tempat ibadah, mengurus paduan suara, membawa perlengkapan bait suci. Semua itu hanya dikerjakan oleh suku Lewi. 他们的工作包括清洁圣殿、圣歌团，还有运送一些圣殿的装备，全部都是由利未人所做的。 Dan suku lain tidak diizinkan untuk melakukan itu. 别的支派不允许来做。 Dan Tuhan juga menetapkan unsur penting di dalam ibadah bangsa Israel, yaitu persembahan korban dan membakar ukupan. Dan itu hanya dilakukan oleh imam saja. 上帝还设立了以色列人最重要的敬拜元素，就是献祭和焚香，这也是只有利未的祭司可以完成。 Lalu siapa yang menjadi imam? 之所以是谁当祭司呢？ Mereka juga orang Lewi. 他们也是利未人， Tetapi nggak semua orang Lewi melainkan keturunan Harun. 但并不是所有的利未人只是亚伦的后裔， Harun dan keturunannya. 亚伦和他的后代。 Tuhan tetapkan itu, bahkan diajarkan sangat detail kepada Musa. 这是上帝所定的，也详细的教导了摩西。 Kalau kita nanya kenapa harus seperti itu, kenapa harus mereka? 如果我们问为什么要这样呢？为什么要他们呢？ Kita nggak tahu jawabannya. 我们不知道答案。 Itu semua ketetapan Tuhan dan Tuhan udah mengatur semuanya. 这是上帝所定的，上帝所安排的。 Tetapi ternyata sebagian dari ketetapan Tuhan, ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan buat, ya, sebagian orang tidak senang akan hal itu. 但这些上帝所定、所安排的，让有些人感到不满。 Bagian ini menceritakan bahwa ada sebagian orang yang datang kepada Musa dan Harun dan memprotes ketetapan itu. 这段经文说到，有一些人感到不满，来到摩西和亚伦的面前抗议。 Ya, nama mereka disebut di sini selain Korah, yaitu adalah Datan, Abiram, dan On dari suku Ruben. 在这里写下他们的名字，就是利未人的子孙可拉、大贪和亚毕兰，还有流本子孙中的安。 Kemudian mereka membawa banyak orang, 200 orang lebih, orang yang berkenamaan untuk memprotes menentang Musa dan Harun. 他们还另外煽动了200多个人来对摩西和亚伦反抗。 Pemberontakan ini akhirnya dihukum Tuhan dan sangat mengerikan. 这反抗最终被上帝严厉的惩罚了。 Saudara-saudari, ada 2 hal yang saya ajak kita perhatikan dari kisah mereka. 亲爱的弟兄姐妹们，我邀请我们一起从他们的故事里学习2件事。 Yang pertama ada di ayat yang ketiga, saya akan membacakan bagi kita semua dalam bahasa Indonesia. 第一点就是在第3节，我用印尼文来读。 Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Saudara-saudari, mereka di sini menekankan segenap jemaat Tuhan adalah orang kudus. 亲爱的弟兄姐妹们，他在这里强调全会众都是圣洁的， Tuhan ada di tengah-tengah mereka. 耶和华就在他们的中间。 Nantinya mereka juga menekankan bahwa umat Israel itu adalah sama umat Tuhan, sama kudus, sama posisinya, sama haknya. 他们要强调的是，全部以色列子民都是上帝的孩子，上帝的子民，他们有同样的地位，同样的权利。 Lalu kenapa kamu meninggi-ninggikan diri seakan-akan kamu hebat di sini? Emang kamu siapa? Kata mereka kepada Musa dan Harun. 那他们对亚伦和摩西说：“你以为你是谁呢？你为什么要高抬你自己呢？” Hal yang paling menarik di sini saudara-saudara adalah apa sih motivasi mereka? 在这里最有趣的是，他们真正的动机是什么呢？ Ternyata sebenarnya protes atau motivasi mereka adalah mereka protes mengapa yang jadi imam adalah Harun dan bukan mereka. 他们反抗的真正动机、真正理由是：为什么是亚伦当上祭司，不是他们呢？ Itu yang jadi masalah. 那是问题所在之处。 Bukan untuk menegakkan kebenaran atau keadilan. 他们不是要公平或者要执行正义， Tapi ada agenda tersembunyi di situ. 但是他们有背后的动机。
Di ayat 8 sampai 10 Musa membongkar itu. 摩西在第8节到第10节就拆穿了他们。 Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Musa jelas tahu maksud mereka. 摩西清楚的知道他们的目的， Ini soal jabatan, soal keuntungan dan kuasa. 这是有关于职位、利益和有权利的事。 Mereka menginginkan posisi imam. 他们要祭司的职位， Dan ini motivasi sesungguhnya di balik kata-kata mereka yang religius, yang rohani. 这是他们看起来属灵话语背后的真正动机。 Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk berhenti sejenak merenungkan. 我想邀请我们暂停一下，反思一下。 Mungkinkah kita juga seperti ini? 也许我们也是这样。 Bagian ini memang membicarakan tentang keinginan berkuasa. 这段的确讲述了争权夺利的事， Tapi saya ingin menyoroti bahwa seringkali ada permainan secara sadar nggak sadar mungkin dimainkan oleh kita orang-orang Kristen di dalam pelayanan. 但我今天想要强调的，可能基督徒经常有意或无意当中有其中的一些把戏。 Saya mengambil istilah ini dari sebuah buku, 我从一本书里面采取的， yaitu Playing in the Name of God. 我把它称为以上帝的名义， Bermain-main di dalam nama Allah. 以上帝的名义玩把戏。 Apakah orang-orang ini sungguh rohani? 这些人真正属灵吗？ Apakah mereka benar-benar memperjuangkan kebenaran dan keadilan? 他们是真正要争取真理和正义吗？ Bahwa Musa dan Harun pasti enggak melakukan kehendak Allah? 是因为摩西和亚伦不按照上帝的旨意行事吗？ Ternyata enggak. 其实不是这样的， Mereka hanya playing in the name of God. 他们只是以上帝的名义行事。 Saudara-saudari, banyak orang Kristen yang memakai nama Tuhan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu. 许多的基督徒以上帝的名义说或做某些事情， Kita seringkali memakai nama Tuhan untuk membenarkan apa yang menjadi kehendak kita. 我们经常用上帝的名义来使我们做或说的事情变成正确。 Kita bilang bukan ini, tapi itu. Ini yang Tuhan katakan untuk kita kerjakan. 我们经常说这是上帝要我做的， Atau kalimat-kalimat rohani lainnya. 因为还有其他属灵的言语。 Bahasa-bahasa pelayanan yang mungkin kelihatan hati kita lakukan untuk Tuhan. 其他侍奉的言语，好让人家看见我们是诚心诚意的侍奉。 Saudara-saudari, apakah betul? 亲爱的弟兄姐妹们，这是正确的吗？ Kalau hati kita memang benar-benar tidak tulus, kita sadar itu. 我们能了解到我们的心是否真正的真诚吗？ Maka betul-betullah berdoa kepada Tuhan. 我们必须真诚的向上帝祷告。 Tuhan, saya ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara Tuhan. 主啊，我要以上帝的方式尽力而为，做到最好。 Betul-betul kita tulus ngomong sama Tuhan. 诚心诚意的对上帝说， Kalau tidak dengan cara seperti itu, kita playing in the name of God. 否则我们只是以上帝的名义做事。 Saudara-saudari, sewaktu Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, 当玛利亚用真拿大香来膏抹耶稣的时候， lalu Yudas tiba-tiba ngomel, ini pemborosan, ini harusnya uang bisa buat orang miskin. 然后犹大就指责他说：“这是多么的浪费啊！我们可以用它拿来卖，然后把钱捐给贫穷的人。” Tapi penulis Yohanes mengatakan sebenarnya Yudas itu tidak mengatakan untuk mendukung orang miskin. 但是作者约翰说，犹大这么说，并不是要帮助穷人， Tapi karena ia pencuri, 但是他是一个小偷， itu playing in the name of God. 那就是以上帝的名义。
Contoh lain ketika orang berseru kepada Tuhan. 另外的一个例子就是当一个人呼唤上帝， Dia bersemangat membuat mujizat, 他殷勤的行神迹， membuat nubuat demi nama Yesus. 以耶稣的名义做出预言， Dia usir setan dengan nama Yesus. 在以耶稣的名义驱魔赶鬼。 Tapi pada akhirnya dia kaget karena ternyata Tuhan gak kenal sama dia. 但最终他惊讶的发现，上帝并不认识他。 Artinya apa? Artinya orang itu sedang percaya dengan kebohongannya. 这意味着什么呢？这意味着这个人相信了他制造的谎言， Bahwa ia baik, ia telah melakukan yang benar. 认为他自己很好，做了正确的事。 Ia sedang melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. 他正在侍奉上帝，为上帝做事。 Padahal dia hanya bermain-main. 但其实他只是以上帝的名义， Dia hanya bermain-main dalam nama Allah. 他只是以上帝的名义做事。 Saudara-saudari, playing in the name of God itu sangat mengerikan. 以上帝的名义行事是非常可怕的事， Kadang bukan hanya orang lain yang tidak tahu, tapi mungkin kita pun tidak menyadarinya. 因为不是只有别人不知道，甚至我们自己也不自觉。 Karena apa? Karena udah terbiasa. 因为什么呢？因为我们已经习惯了， Dan maka itu kita bisa menipu diri sendiri dan tidak sadar bahwa kita tidak tulus. 因此我们能欺骗我们自己，也不知觉我们没有诚心。 Maka sering-seringlah tanya kepada diri sendiri. 所以我们要经常问我们自己： Apakah kita tulus? 我们是真诚的吗？ Ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu di dalam pelayanan, 当我们在侍奉中做一些事或者说一些事， kita mungkin bisa salah, kita mungkin bisa nggak tulus. 我们可能会犯错或者不真诚。 Tapi kemudian sering-seringlah berevaluasi dan bertanya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. 但我们必须经常来到上帝的面前，自我检讨， Dan mohon ampun di hadapan Tuhan. 要祈求饶恕。 Saudara-saudari, yang kedua, 第二点， saya mengajak kita memperhatikan dari kisah ini adalah dengan mereka ingin menjadi imam, yaitu jabatan yang tinggi. 第二点，我要邀请我们注意从这个故事，就是他们想成为祭司，就是一个比较高的职位。 Mereka sebetulnya sedang menolak untuk menjalankan panggilan mereka di tempat mereka. 他们实际上是在积极履行他们自己岗位上的责任。 Saudara-saudari, sebenarnya mereka pun bukan orang yang sembarangan, mereka orang yang istimewa. 他们其实也不是普通的人，他们是特殊职位的人， Mereka menempati tempat yang istimewa juga. 他们已经拥有了特殊的职位。 Korah dipanggil, Korah yang adalah suku Lewi dipanggil melayani Tuhan di kemah suci. 可拉就是利未人，被上帝呼召在帐幕里面侍奉。 200 orang lainnya memberontak, itu adalah pemimpin-pemimpin yang dipanggil Tuhan untuk melayani. 另外200个反抗的人也是上帝指定的领袖， Mereka orang-orang yang udah luar biasa, 他们都是一些非凡的人， tetapi mereka tidak melihat itu sebagai anugerah dari Tuhan. 但是他们并不觉得那个就是上帝的恩典， Mereka hanya melihat bahwa posisi mereka nggak lebih tinggi. 他们只是看到为什么他们职位不能更高呢？ Mereka ingin posisi yang lebih tinggi. 他们想要更高的职位， Kenapa harus dia memimpin? Kenapa bukan aku? 为什么是他领导而不是我呢？ Saudara-saudari, kacamata itu yang mereka lihat. 他们就是拥有这样的看法。 Saudara-saudari, kita harus tahu bahwa setiap kita punya tempat dan peran dalam pelayanan dan bukan posisi. 我们必须了解清楚知道，我们每个人在侍奉中扮演不一样的角色，而不是职位。 Orang Lewi dipanggil Tuhan melayani mereka bukan karena mereka lebih tinggi, tapi itu adalah panggilan Tuhan. 利未人被上帝呼召来侍奉上帝，不是因为他们的地位更高，而是那是他们的呼召。 Demikian pula Musa dipanggil menjadi pemimpin bangsa Israel dan Harun menjadi imam. Ini bukan tentang posisi mereka yang tinggi, tapi karena mereka dipanggil oleh Tuhan. 同样的，当摩西被呼召成为以色列的领袖，还有亚伦成为祭司，不是因为职位高低的问题，而是上帝呼召的问题。 Dan setiap tempat ada tanggung jawabnya. 然而，每个职位都有他自己的责任， Juga ada batasan yang sebetulnya jangan dilanggar. 也有一些确实不应该被越界的界限。 Kalau Tuhan yang memilih
maka Tuhan yang bertanggung jawab atas pilihannya. 如果是上帝所拣选的，上帝就会对他的选择负上责任。 Maka dari itu Musa berkata begini di ayat 11, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut padanya? Dengan kata lain, kalau mereka nggak puas, mereka sedang nggak puas dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memilih. 换句话说，如果他们不满意的话，他们其实是对上帝感到不满，因为是上帝所拣选的。 Kalau kita lihat di sini, ada pemberontakan yang lain lagi. 如果我们注意看，在这里有另外一个的叛乱， Mereka tidak hanya memberontak, tidak menyetujui Harun sebagai imam, tapi juga memberontak tidak menyetujui Musa sebagai pemimpin mereka. 他们不只是要抗议亚伦成为祭司，他们也抗议摩西成为他们的领袖。 Ayat 12-14 menunjukkan apa yang dibalik pemberontakan mereka. 在第12节到14节就表明了他们抗议的动机。 Ketika Musa meminta mereka untuk datang, mereka nggak mau datang, mereka nolak. 当摩西叫他们上来，他们不要。 Lalu mereka berkata begini, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu untuk membiarkan kami mati dalam padang gurun, sehingga kamu masih menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Engkau tidak mau kami masuk ke tanah itu. Engkau pemimpin macam apa? Kami tidak mau menurut, kami tidak mau datang kepadamu. Saudara-saudara, yang sangat menarik adalah mereka menyalahkan Musa karena tidak membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. 亲爱的，最有趣的就是他们责怪摩西没有带他们进入迦南之地。 Padahal mereka lah seluruh bangsa Israel itu yang berdosa melawan Tuhan. Maka akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk. 但是其实是他们以色列民自己犯罪了，是上帝自己不允许他们进入迦南地。 Kalau kita ingat lagi pun bukan Musa yang berjanji agar mereka bisa masuk, tapi Tuhan sendiri yang berjanji. 其实如果我们仔细看，不是摩西应许他们能进入迦南地，是上帝应许他们能进入迦南地。 Secara tidak langsung mereka bukan cuma berkata Tuhan tidak bijaksana memilih Harun, tetapi mereka juga berkata Tuhan salah memilih Musa. 他们间接的说，上帝不智慧的选择了亚伦成为祭司，上帝也很不智慧的选择了摩西成为他们的领袖。 Maka siapa sebetulnya yang mereka lawan? Yaitu Allah sendiri. 所以其实他们在反抗谁呢？就是上帝自己。 Dan demikian juga dan dengan demikian justru mereka tidak melakukan bagian mereka dengan baik. 因此他们没有按照他们的本分好好做。 Saudara-saudari, prinsip ini berlaku bagi kita juga di dalam gereja. 这个原则也适用在我们在教会生活里面。 Tuhan berhak memanggil siapa saja menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis, menjadi pengurus. 上帝有权呼召谁成为上帝的仆人，成为牧师、执事或者干事 Dan sebagainya itu hak Tuhan. 等等，那是上帝的权利。 Demikian dalam kehidupan kita, Tuhan juga berhak memilih siapa yang dipanggil, diberikan karunia untuk menjadi dokter, 因此，在我们的生活当中也一样，上帝有权选择谁被呼召成为医生、 untuk menjadi musisi, untuk menjadi staf karyawan, 成为音乐家或者雇员 untuk menjadi bisnismen yang besar. 或者大企业家。 Tuhan memberikan karunia, 上帝赐恩典， Tuhan memberikan kemampuan, 上帝赐能力， Tuhan memberikan kesempatan, 上帝赐机会， Tuhan memberikan berkat. 上帝赐福。 Dan gak ada yang boleh protes dan iri. 没有人可以抗议，没有人可以嫉妒， Karena setiap orang punya bagiannya masing-masing. 因为每个人都要扮演自己的角色。 Ini bukan soal mana posisi yang paling tinggi dan yang paling rendah. 这是不关于谁的职位更高或者更低， Bukan soal yang mana lebih kaya dan yang mana miskin. 也不是关于谁更富有，谁更贫穷， Tetapi di mana Tuhan tempatkan saya sekarang ini. 但是是有关于上帝现在把我放在哪里， Apa yang Tuhan berikan pada saya saat ini. 上帝现在给了我什么， Maka saya akan pakai itu untuk melayani Tuhan. 那我就必须用它来侍奉上帝。 Dan tiap orang ada tanggung jawabnya. 而每个人都有责任。 Saudara-saudari, kacamata seperti itu sulit sekali kita pakai. 亲爱的弟兄姐妹们，这样的看法的确很难。 Kita semua berbeda. 我们每个人都不同， Dan Tuhan sengaja membuatnya begitu. 上帝是有意这样子造我们的， Maka tempat kita, fungsi kita, pelayanan kita memang berbeda. 所以我们的地位、用处、
我们的侍奉范围的确是不一样的， Dan seharusnya lah kita mengerjakan sebaik-baiknya. 而且我们应当尽力而为。 Apapun yang Tuhan berikan pada kita saat ini itu semua hanya anugerah. 所有上帝赐给我们的，只是上帝的恩典， Karunia itu semuanya diberikan oleh Tuhan. 是上帝赐给我们的恩典。 Maka nggak ada alasan untuk kita nggak menggunakannya. 所以我们没有理由不用上帝给我们的恩典， Nggak ada alasan bagi kita menggunakan itu untuk kita supaya terlihat hebat dan supaya kita dipuji-puji orang. 也我们没有理由来利用它，使我们看起来了不起，使别人称赞我们。 Kita hanya harus memakai itu untuk kepentingan umat Tuhan. 我们只需要使用它来造福上帝的人民。 Maka saat ini kita mau merenungkan kembali. 因此，我们现在要思想， Apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tulus? 我们是否已经真诚的来侍奉上帝呢？ Atau kita hanya playing in the name of God? 或者我们只是以上帝的名义做事呢？ Apakah kita sudah memakai talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Yang kita berikan untuk melayani Tuhan. 我们是否已经用了上帝给我们的恩赐来侍奉上帝呢？ Percayalah bahwa Tuhan memberikan kita keahlian dan kita punya banyak kekayaan. 我们要深信上帝给我们的才能、恩赐、富有， Maka dapat kita pakai sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. 我们应当用它来好好侍奉上帝， Jangan sampai mengingini apa yang menjadi bagian dari orang lain. 不要去贪图别人拥有的。 Pada saat kita iri dengan orang lain, 当我们嫉妒别人的时候， mengambil keputusan dan menginginkan sesuatu yang bukan bagian kita, 做出决定或者想要别人 itu 而 berarti, 不属于我们的东西的时候， itu berarti kita sudah keluar dari batasan. 那表明我们已经越界了。 Itu juga berarti kita tidak melakukan sebaik-baiknya apa yang menjadi batasan kita. 这也意味着我们没有尽我们的本分做到最好。 Saya ingat satu orang berkata seperti ini. 我记得有一个人说过， We all have a part to play and only a part. 我们每个人都扮演一个角色，也只是一个角色。 Kita semua punya bagian untuk kita lakukan. Dan ingat, itu hanya sebagian, 我们 bukan semua bagian. 我们都有我们应当做的部分，我们要记住，只是一部分，不是所有的部分。 Jika Tuhan tidak memberikan kita untuk melakukan A dan B, 如果上帝没有给我们机会去做 A 或者 B， maka puaslah dengan bagianmu dan lakukanlah dengan sukacita dan damai sejahtera. 那么我们应当以我们的部分感到满足，并以平安喜乐的心来侍奉上帝，好好做我们的本分。 Waktu seseorang di tempat yang tepat sesuai panggilan Tuhan. 当一个人按照上帝的呼召在正确的位置的时候， Dan semua orang dengan rendah hati sungguh-sungguh melayani Tuhan. 而每个人以谦卑真诚的心来侍奉上帝的时候， Saya yakin dan percaya dampaknya akan menjadi luar biasa. 我相信影响会很大。 Maka pertanyaannya bagi kita sekarang, 所以对我们每个人的问题是： di mana tempatmu? 你的位置在哪里呢？ Apa yang sudah Tuhan berikan padamu? 上帝已经赐给你什么呢？ Apa yang mau Tuhan engkau kerjakan di dalam batasanmu? 上帝希望你在你的能力范围内做些什么呢？ Apa yang harus dilakukan? Apa yang jangan dilakukan? 你应该做什么？不应该做什么呢？ Dan apakah engkau sudah membuat yang terbaik di sana? 你已经尽力而为，做到最好了吗？ Mari kita masing-masing merenungkan. 我们自己好好的。Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. 上帝，我们来到你的面前， Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. 我们感恩，因为上帝多么的爱我们。 Kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami, 我们感恩，因为上帝你呼召了我们， memberikan kami keahlian,
赐给我们恩赐， memberikan kami kekayaan 赐给我们财富， untuk kami boleh melayani Tuhan di dalam batasan kami. 好让我们在我们的能力范围之内好好侍奉你。 Mampukan kami ya Tuhan, 赐给我们能力， agar kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dengan taat. 让我们可以顺服的真正来顺服你要我们做的， Dan mengembangkan segala keahlian, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan. 让我们好好的使用你赐给我们的才能来侍奉你。 Terima kasih Bapa. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus 奉耶稣的名祷告， kami berdoa. 我们祷告，阿门。 Amin. Saudara-saudari, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang indah. Semua karena anugerahnya. Chen Lai Chu En Tian. 回应上帝的话，我们总要高举上帝，用只要信他的诗歌。我们先用中文唱第一、第二节，然后才用印尼文唱第三节。Untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian pada Yesus percayalah. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua dengan versi Mandarin dan bait yang ketiga dengan versi bahasa Indonesia.
救你，他必救你，现在拯救你。耶稣为你被钉十架，舍身做你赎价，救恩已成功效极大，只要你肯信他，只要信他，只要信他，现在信靠他，他必救你，他必救你，现在拯救你。Dialah jalan hidup benar, tuntutmu ke surga. Jangan tunggu, percayalah kan keluar berkatnya. Pada Yesus kau percayalah, Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. 现在我们要进入公祷，saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat, 今晚的祷告事项。Adapun topik doa kita di malam hari ini, 我们要感恩。yang pertama kita akan bersyukur。我们要感谢主在我们生活上的带领，我们要感谢主的怜悯，使我们仍然能敬拜与服侍他。我们要感谢神在我们的工作和生活上的保护。Kita sama-sama buka suara dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dipersilakan. 慈爱的天父，永在的神，我们感谢赞美你，感谢你用长阔高深的爱来爱我们，感谢你将真理的大光照进我们的生命，让我们知道当怎样行才能讨你的喜悦，才能行在你的旨意当中，才能让你祝福的管道畅通。我们的主，我们的神啊，你是慈爱、信实、公义、圣洁的独一真神。感谢主在我们生活上的带领，感谢主的怜悯，使我们仍然能敬拜与服侍主。感谢神在我们的工作和生活上的保护，你已经将那永远的基业赐给了我们，我们只在将感恩的心向你奉献，用心灵的诚实来敬拜你，将一切的颂赞、感恩和尊贵献给你，荣耀归于创造我们的父神。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。第二项，我们就是要印尼国家所挣扎的事来祷告。Kita akan sama-sama buka suara dan kita akan berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kita。我们要感恩到目前为止因行良好的疫苗接种的计划，愿上帝继续为政府和医疗机构增加智慧以克服这瘟疫。我们也要为印尼的经济恢复祷告，为印尼的一些经济极端天气以及极端天气过后的城市恢复进程祷告。Mari kita sama-sama buka suara dan kita berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kita。全能全知的神，我们要将印尼仰望交托在你的手中，求你的怜悯临到这地，求你的拯救临到我们的国家。父神，我们感恩感谢赞美你，到目前为止印尼国家运行着良好的疫苗接种计划，愿父神继续为政府和医疗机构增加智慧以克服这疫苗，愿印尼国家将很快恢复，愿印尼国家的经济也是恢复。慈爱良善的父神，求你保守印尼经历极端天气以及极端天气
过后的橙色恢复进程。你奇妙的拯救要降临到我们这片印尼国家，求主拯救印尼国家脱离凶难，守护我们人民的生命有安全。我们如此的感恩，把我们印尼国家的交托祷告，这奉主耶稣基督的名，阿们。弟兄姐妹，我们现在也是要为着我们的小组来祷告。Saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk kelompok kecil kita. Adapun topik doa 祷告事项就是要为本月透过网络的小组活动来祷告。我们希望每一个会友都有热情参加各自的小组。我们也要为将预备小组教材的组长与督导祷告，被设下有聪明与智慧。我们要祷告，希望借着这次的小组，每个会员能感受到喜乐与灵命成长。Mari kita sama-sama buka suara dan kita akan berdoa untuk kelompok kecil. Dipersilakan. 荣耀的救主，全能的父神，我们感谢赞美你。教会是你荣耀的见证，我们是你的身体，愿你在我们身上得着你当得的荣耀。主啊，我们祷告小组的弟兄姐妹，本月透过网络的小组活动，蒙你的大爱的吸引，来到你的赦恩左前，我们要俯伏在你的脚前，将我们当作活祭，全然献上。求主悦纳我们的侍奉，垂听我们祷告的声音，爱我们并为我们信心创设成终的主耶稣基督。我们将祷告小组这题仰望交托在主的手中，求主赐福并与我们同在同行，愿圣灵常常充满，使我们按照你的旨意而行。主啊，我们为将预备小组教材的组长与领导者来祷告，被设下有聪明与智慧，凡我们手中所做的，口中所出的，都蒙你喜悦，并荣耀你的名。求你与我们祷告小组这体同在，为教会的合一，我们如此感恩称谢，仰望交托祷告，奉主耶稣基督的名，阿们。好，现在我们也是要纪念，也是要为着我们教会的少年人祷告。Saat ini kita juga akan sama-sama berdoa untuk remaja kita。祷告事项就是第一，我们要祷告，让每位卫理公会的少年们都能通过每周的网络上团契，在属灵上成长。愿上帝帮助每位少年人在家中进行网络学习和将参加学校的考试。我们也为那些懒惰、沉迷于手机或网络游戏、悲伤的少年人祷告，愿上帝来帮助并开路。Saat ini mari kita sama-sama kita mendukung remaja kita di dalam doa kita. Mari kita buka suara dan kita berdoa. 主啊，当我们向你祈求的时候，我们要把教会里面的青少年人交托于你，求你看顾引导他们。主啊，青年人是教会的希望，也是教会的未来。在这个末后混乱的时代里，求你用你的真理引导他们，使他们的脚走在真路上。不要让他们被这个世界夺走了自己的心，特别是在这个
网络盛行的时代，很多年轻人都沉迷在网络世界里，以至于他们的心分别不清真假，被一些虚幻的事情迷住了自己的眼睛，结果受到了很大的伤害。主啊，你是世界的光，光照在黑暗里，就是给人指明道路的。求你的光发出来的时候，照在一切迷失的青年人的心灵，使他们看见人生的希望，不要让他们觉得人生无望，而选择轻易结束自己的生命。主啊，在这末后的日子里，很多年轻人总的沉迷于网络游戏，也有很多人沉迷于手机、电视、电脑当中，他们被虚幻的世界扭曲了自己的心灵，以至于失去了人本性的良善。多少年轻人走上了一条不归路，多少家庭遭到了破坏，多少父母哭干了眼泪。主啊，这都是魔鬼借助网络的败坏你创造的人类。主啊，求你拯救我们的年轻人。我们这样祈求祷告，这奉主耶稣基督的名，阿们。好，现在最后的这个祷告事项，我们就是要个人祷告。Saat ini kita akan masuk kepada doa pribadi。这时刻我们个人自由向主来祷告，请用几分钟的时间来祷告。Saat ini adalah saat kita berdoa pribadi kepada Tuhan. Kita akan memakai beberapa menit untuk berdoa. 愿上帝赐给我们力量和智慧，在任何的情况下都能继续的信靠他。愿上帝的平安与喜乐随时存在我们的生活和家庭中。愿我们在属灵上的信心能继续的成长，及更努力为他服侍。感谢主，我们祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。我们用主祷文来做结束。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。请默祷。阿们。散会。上帝祝福大家。下个礼拜我们再见。